sama ada di pesisir ataupun di dalam kampung ataupun di luar kampung ataupun di bandar-bandar, maka selagi itu kuasa Melayu tidak akan terhakis. Yang keempat, sosial. Selagi orang politik tidak mengkhianati sosial, khususnya pendidikan, maka selagi itulah bangsa Melayu akan menjadi agung dan terpelihara. Lalu apa yang saya ingin katakan? Bagaimana isu ini muncul dan kenapa hari ini orang akademik terpaksa menyelesaikannya? Kerana kesilapan menguruskan 5 ataupun 4 faktor ini. Maka saya tekankan sekali lagi, apakah Melayu itu adalah Islam, ruhnya, terasnya, sifatnya, sikapnya, batinnya, fiziknya adalah Islam, maka memelihara Islam adalah memelihara Melayu. Yang kedua, sistem. Waktu saya mengatakan apakah sistem, kita mempunyai sistem perlembagaan dan sebagainya. Kuasa Melayu dipelihara dalam perlembagaan, tetapi jika kita tidak jaga ini, maka Melayu akan tumbang. Sehinggalah kepada simbol, maka saya ambil sebagai ringkasan sebagai ahli akademik. Pertama, bahasa Melayu. Bahasa Melayu agung di Nusantara ratusan tahun, sejak daripada kerajaan Tuban Kota dan Indragiri memulakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Tetapi malangnya pada tahun 1986 simbol bahasa ini, tulisan Jawi, dimasukkan di dalam SAP. Maka sejak itu bahasa simbol Melayu telah hilang, kecuali ada beberapa, dan saya bagi kepujian kepada kerajaan Kelantan kerana mengekalkan simbol Melayu ini. Yang kedua ialah perlembagaan, sistem. Jika kita rosakkan sistem ini, maka Melayu akan tumbang. Sistem perlembagaan, rombakan kedudukan kuasa raja-raja Melayu. Sama sahaja peristiwa yang berlaku di Aceh dan di Siak pada kurun ke-14 dahulu. Apabila kumpulan pembesar-pembesar Siak dan juga Medan Kota, Tuban Kota dan Indragiri menghapuskan kuasa-kuasa ini dengan berandaian bahawa raja-raja tersilap pencaturan, maka kita ingat pada tahun 1997 krisis peternakan gizi di Negeri Sembilan menjadi topik utama semua akhbar, dan sekaligus pada ketika itu kuasa Melayu akan terancam dengan sendirinya. Dan yang ketiga, saya ambil sebagai contoh pembelajaran akademik. Saya telah mengatakan sebagai seorang ahli akademik, Jerman mempertahankan bahasa Jerman di semua universiti, Austria mempertahankan bahasa Jerman di semua universiti. Maka jika ada naik-naik chancellor yang dilantik oleh apapun kerajaan itu tidak mempertahankan bahasa Melayu, maka dengan sendirinya umat Melayu itu akan terhakis walaupun apapun alasan yang kita gunakan. Dan yang keempat, rizab tanah Melayu. Sejak 1998 mengikut kajian Zentrum Future Studies, rizab tanah Melayu yang masih ada ialah 43%. Kenapa ini berkurangan? Akibat 3 keadaan. Pertama, urbanisasi yang tidak terancam. Yang kedua, industrialisasi yang tidak terancam. Sebab itu saya mengatakan urbanisasi mesti diperlahankan, industrialisasi perlu disemak semula. Ekonomi Melayu iaitu Islam. Pada tahun 1970-an peningkatan kadar ekonomi Melayu 10%, 1980-an 12%, 1990-an 10% ataupun 13%. 1% bagi 3 dekad. Siapakah yang gagal menguruskan ekonomi Melayu? 1%. Dan yang terakhir sekali saya merumuskan bahawa kuasa politik Melayu sepanjang 1980 hingga 1990 berlaku peningkatan 10% dari kursi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen. Tetapi bermula pada tahun 2008, kesan daripada beberapa perubahan kepercayaan politik, kuasa Melayu telah pun mengapungkan sistem politik di negara ini walaupun pelbagai parti. Nah, pada ketika itulah saya memberitahu sekali lagi, orang akademik tidak seperti orang politik. Kita melihat data, kita melihat realiti, kita harus mengkaji dari semua aspek, dan kita dapati bahawa kuasa Melayu ini tidak akan terhakis selagi ruhnya Islam tidak terhakis. Terima kasih Dr. Abu Hassan, dan sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua. Dalam pusingan ini, ada panel 4 orang yang ada ini akan berdebat bersama dengan moderator. Saya akan bertanyakan ahli panel soalan-soalan yang barangkali berdasarkan kepada apa yang telah mereka hujahkan tadi sehingga jam 11 malam.